وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi oleh jawatankuasa masjid, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bincang satu tajuk, kematian sedarilah ia makin hampir. Sebenarnya saya bukanlah orang yang paling layak untuk duduk depan ni untuk cakap tajuk ni. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang lebih layak lagi untuk cakap tentang isu ni. Namun saya rasa tajuk ni tajuk yang sangat penting. Jadi dia boleh jadi peringatan untuk kita semua. Pernah tak kita fikirkan berapa orang yang meninggal di dunia ataupun meninggal dunia ni di Malaysia dalam masa 1 bulan? Sebulan berapa orang yang meninggal dunia di Malaysia ni? Ataupun setahun berapa ramai yang meninggal di Malaysia ni? Ataupun satu hari berapa ramai yang meninggal dunia di dalam dunia ni? Ada yang lahir-lahir terus mati. Lahir-lahir terus mati. Ada yang hidup lama, lambat dia mati. Namun kematian itu adalah ketetapan Allah yang telah Allah tentukan. Dia sentiasa berjalan. Sentiasa berjalan. Kalau kita tengok tentang kematian ni, kita selalu duk dengar berita orang meninggal dunia. Saya yakin, kita semua yakin satu hari nanti saat dan giliran kita akan tiba. Cuma bila? Wallahu a'lam. Tak tahu. Kita mungkin duk bersembang. Kadang kita kata, hang ingat nak tahun lepas Haji Mat bulan Ramadan kita puasa sama-sama, kita tarawih sama-sama, buka puasa pun sama-sama. Lepas tu ada more pula, more sama-sama. Tahun ni tak ada dah dia dengan kita. Perkataan-perkataan, cakap-cakap macam ni selalu duk jadi bualan dalam masyarakat. Hang ingat dah orang ni, hang ingat dah orang ni tahun lepas ada dengan kita. Kita duk cakap macam tu. Satu hari nanti orang lain pula bercakap dan nama yang disebut adalah nama kita. Nama yang disebut adalah nama kita. Tuan-tuan, puan-puan, saudara jemaah sekalian, namun sayangnya kematian yang suatu yang pasti ni ramai orang lupa. Bahkan kalau boleh orang tak mau bincang bab mati ni. Kalau kita cuba bincang pun orang mengelak. Hatta kita sendiri kalau ada mak kan, mak kita kata esok kalau mak mati, mak jangan cakap macam tu. Kita kalau boleh, kita tak mau dengar benda tu. Sedangkan mati tu sesuatu yang pasti. Kita bercakap ke, tak bercakap ke, mati tu tetap. Mati tu tetap. Bahkan para nabi dan rasul, orang yang dicintai oleh Allah pun mati. Pun mati. Nabi SAW banyak bercakap tentang kematian ni dengan para sahabat. Nabi duk cakap pada sahabat ni tentang soal mati. Ketika sahabat hidup lagi, Nabi berbicara tentang kematian. Beza dengan orang sekarang ni. Macam saya sebut tadi ni, kita tak mau dengar bab mati ni. Rasa macam kalau dengar bab mati ni rasa tak seronok. Secara jujurnya, tuan-tuan, cuba kita jujur. Antara sahabat
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita, siapa yang lebih patut dengar tentang mati ni? Kita, sahabat Nabi, orang yang dibimbing oleh Nabi, orang yang dididik oleh Nabi, hidup dalam generasi yang terpilih, generasi yang Nabi sebut sebagai generasi yang terbaik. Patutnya yang lebih patut dengar tentang kematian ni kita. Sahabat yang iman hebat ni, Nabi masih bercakap tentang soal kematian, peringat tentang kematian. Kita yang iman tak tahu ke mana ni, jarang cakap tentang mati. Oleh kerana keperluan tajuk ni sangat penting, maka saya kira topik ni perlu kita bicarakan, supaya kita ingat balik bahawa satu ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat sekalian, bincang tentang mati ni bagi sebahagian orang suatu yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Kerana mati itu akan memutuskan segala angan-angan dia. Hak dia duk teringin, dia duk angan, mati itu akan putus semua. Berapa ramai yang orang pasang angan-angan macam-macam, nanti aku pencen, aku nak buat rumah ni, aku nak buat sekian, aku nak sekian, anak aku tak kat sekian. Tak dan nak pencen dah, mati. Mati itu memutuskan angan-angan. Mati, orang yang tak mau bincang tentang mati ni, sebab mati ni akan memisahkan dia dengan orang yang dia sayang. Mati akan memutuskan segala kesempatan untuk kita beramal. Amal ni masa kita hidup. Mati, amalan dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, ini berkata, muthila ibnu Adam wa ila jambihi tis'atun wa tis'una maniyatan in akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram. Nabi kata telah diciptakan kepada Bani Adam ada 99 sebab kematian. Jika dia tidak terkena semua musibah itu, dia pasti akan menghadapi tua. Nabi kata ada 99 sebab yang menyebabkan orang tu akan mati. Kalau 99 sebab yang menyebabkan dia mati ni dia tak kena 99 tu, dia pasti akan tua. Maksudnya kok mana pun mati. Paling tidak tua mesti mati. Mesti mati. Jadi 99 tu ada orang yang dia terlepas 50 dah sebab kan? Pernah naik aksiden 8 kali tak mati, kena lenggek, kena langgak dengan kereta, tayar naik atas badan. Tuan-tuan, saya tengok di YouTube budak kereta langgak ni, tayar naik dua-dua tayar naik atas dia. Budak tu boleh bangkit pergi berlari lagi, tak ada apa-apa. Tak sampai lagi ajal dia. Ada orang 8 kali dah aksiden tak mati. Tak mati. Kena sakit jantung tak mati sebab ke-10. Kanser, doktor kata ni harapan tipis, lepas tu sihat pula tak mati. Boleh jadi dia mati dia kena sebab yang ke-15. Boleh jadi. Tapi Nabi kata kalau 99 ni tak kena pun, dia pasti akan tua. Maknanya kok mana pun mati. Kok mana pun mati. Jadi mati ni satu ketetapan yang Allah dah tentukan pada manusia. Bahkan Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah sebut, wahai Muhammad, kamu ni akan mati dan mereka juga akan mati. Secara logiknya, Nabi ni kira kekasih Allah. Kalau orang yang tak mati ni,
Kira Nabi layak untuk tak mati. Nabi juga mati. Nabi juga mati. Allah sebut kullu man 'alaiha fan. Allah sebut kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini semua akan binasa. Semua binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Pasti akan mati. Sebab tu Allah menentang orang-orang yang sangka bahawa dia tidak dikuasai oleh Allah. Maksudnya mati ni di bawah penguasaan Allah. Bila orang tak rasa kematian tu satu yang dikuasai oleh Allah, maka Allah ta'ala idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Allah kata, maka mengapa ketika nyawa sampai di halqum, padahal kamu ketika tu melihat kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Mengapa jika kamu tidak merasakan dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Allah sebut kamu ni yang menentang kematian, tak percaya yang dengan kematian itu di bawah kekuasaan Allah. Sekarang ni bila nyawa tu dah sampai di halqum, kenapa kamu tak kembalikan nyawa kamu? Tak mampu. Tak mampu. Kerana nyawa itu di bawah kuasa Allah. Berapa ramai orang yang kaya raya, boleh beli segala-galanya, tapi dia tak boleh membeli nyawa dia. Berapa ramai pemimpin-pemimpin yang hebat, dia punya pengawal saja ada ratusan orang, tapi dia tidak mampu untuk mengawal nyawa dia, kerana nyawa itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tahu keadaan yang macam tu, adalah sangat wajar untuk kita ingat mati. Penting. Sebab tu Nabi kata akthiru dhikra hadhimil ladzat. Akthiru dhikra hadhimil ladzatil maut fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wasa'ahu 'alayhi wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha 'alayhi. Nabi kata perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan, iaitu kematian. Nabi kata bagi banyak ingat pemutus kelazatan. Maksudnya lazat dunia ni, bagi banyak ingat sikit kematian, sebab kematian tu dia akan memutuskan rasa dunia ni sangat lazat. Sebab dunia ni memang lazat, seronok. Nabi kata banyak ingat mati. Kalau kita tak ingat mati, maka kelazatan itu akan menyebabkan satu ketika dia akan masuk dalam satu penyakit yang dinamakan al-wahnu, wahan. Cinta dunia, takut mati. Bila dunia ni terlalu lazat, akhirnya dia akan bawa jadi cinta pada dunia, dia takut mati. Nabi kata perbanyakkan mengingati pemutus kenikmatan, iaitu kematian. Kerana kematian itu jika diingat oleh orang yang sedang dalam kesusahan hidup, maka ia akan bisa mampu meringankan kesusahannya. Dan jika diingat oleh orang yang sedang senang, maka akan mampu membatasi kebahagiaannya itu. Nabi kata mati ni kalau orang susah ingat, kesusahan tu dia akan rasa ringan. Kenalah ujian apa pun, bila diingat mati, ujian hak susah dia kena ni tak sebanding dengan apa yang dia akan alami nanti. Mati kemudian akan pergi akhirat. Nabi kata ingat mati ni kalau orang susah, dia akan rasa ringan. Apa yang dia alami ni dia akan rasa ringan bila diingat mati. Orang yang senang bila ingat mati, Nabi kata
bila dia sedang senang, dia akan membatasi rasa kesenangan tu. Maksudnya bila susah, dia tak rasa susah sangat bila dia ingat mati. Bila senang, dia tak rasa enjoy sangat bila dia ingat mati. Jadi maknanya orang beriman ni dia sedang-sedang. Dia sedang-sedang. Allah bagi dia susah, kesusahan itu tidak merungsingkan dia apabila dia mengingati kematian. Allah bagi dia senang, Allah bagi dia banyak duit, Allah bagi dia kaya, kekayaan, kesenangan dia tu tak melampaui batas apabila dia mengingati kematian. Baik, ingat mati ni dia boleh menghidupkan hati. Bila kita ingat mati, hati kita akan jadi hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Umar, annahu qala kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqa qala fa ayyul mu'minina akyas qala aktharuhum lil maut dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Daripada Ibnu Umar, dia kata, satu hari aku bersama dengan Rasulullah. Kemudian dia datang seorang lelaki Ansar, kemudian tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, setelah dibagi salam, dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah antara orang beriman yang paling utama? Orang beriman tapi yang paling utama sekali. Kemudian Nabi jawab, orang yang paling baik akhlak dia. Beriman tu beriman dah, tapi di kalangan beriman tu yang mana yang terbaik? Nabi kata yang akhlak yang paling baik. Kemudian dia tanya lagi, manakah di antara orang beriman yang paling cerdik? Lalu Nabi jawab, Nabi kata yang paling banyak ingat kematian di antara mereka, dan yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian, mereka itulah orang yang cerdik. Hadis Ibn Majah. Jadi Nabi sebut orang yang cerdik ni, kita kalau orang cerdik ni, kita akan kata kira dia ada ijazah, ada master, ada PhD mungkin. Tapi Nabi sebut orang yang cerdik ni orang yang ingat mati. Orang yang ingat mati. Kalau kita ingat mati tu, cerdik lah kita. Tapi dalam masyarakat kita, kalau orang duk ingat mati tu, kita rasa macam dia ni sikit-sikit mati. Padahal itulah suruhan Nabi SAW. Nabi kata dia ni orang cerdik. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia ada bagi satu nasihat yang sangat berharga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia, Sayyidina Ali kata irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banuna fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisaba wa ghadan hisabu wala amal. Kata Sayyidina Ali, dunia ni telah menjauhi, sedang akhirat telah berjalan mendekati. Dia kata kita ni, kehidupan kita, umur kita, dunia makin menjauhkan diri daripada kita. Akhirat makin dekat. Tuan-tuan, orang duk sambut birthday kan, seronok orang sambut birthday tu. Sedarkah kita bahawa bila kita sambut orang yang duk sambut birthday tu, dia sedar tak bahawa umur dia makin berkurang? Umur dia makin berkurang. Patutnya bila kalau orang-orang sebut selamat menyambut hari jadi lah, kalau orang-orang sebut lah, tak ada dalam Islam pun. Patutnya kalau orang sebut macam tu, kita teringat,
umur aku makin kurang. Peringatan tu bukan untuk seronok. Tapi dalam masyarakat kita, bila mari ulang tahun kita lahir tu, orang sebut kita jadi seronok. Sebenarnya bila orang sebut tu, itu peringatan umur aku makin berkurang. Umur kita makin berkurang. Tuan-tuan, boleh jadi tahun lepas Allah telah takdirkan ada setahun sebulan lagi untuk kita. Tahun lepas ada setahun sebulan lagi. Bila kita masuk tahun ni, berapa baki? Sebulan. Orang duk kata happy birthday kan, kita pun seronok. Rupa-rupanya hak kita duk seronok tu, itu sebenarnya umur kita makin kurang dan makin mendekati kematian. Sebab tu Sayyidina Ali dia kata lagi, dunia dan akhirat memiliki orang yang saling memburunya. Ada orang buru dunia dan ada orang yang memburu akhirat. Maka hendaklah kamu menjadi orang-orang yang memburu akhirat. Jangan kamu jadi orang-orang yang memburu dunia. Kerana sesungguhnya hari ini di dunia ada amal dan belum ada hisab. Sedangkan esok di akhirat ada hisab tapi tak ada amal. Dia kata antara orang yang buru dunia dengan orang buru akhirat, dia kata kita ni kena jadi orang buru akhirat. Kena jadi orang buru akhirat. Dia kata jangan jadi orang yang buru dunia. Bukan bermakna dunia ni kita tolak langsung, tak. Dunia ni dia jadi tools untuk nak dapat akhirat. Bukan bermakna tak payah kerja apa, tak. Cari rezeki pun boleh jadi akhirat, boleh jadi dunia. Orang beriman ni, tuan-tuan, segala yang dia buat ni dia boleh jadi akhirat buat dia. Yang membezakannya adalah niat. Ada orang pergi kerja tak dapat apa-apa, dia dapat dunia aja. Ada orang dia pergi kerja yang sama tapi dia dapat pahala dan tujuan dia adalah untuk akhirat. Jadi bila disebut dalam perkataan yang macam ni, jangan kita salah sangka. Bila Sayyidina Ali kata jangan buru dunia, maksudnya hak dunia ni langsung, tak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Baik. Kemudian dia kata di dunia ni ada amal. Hisab bila? Akhirat. Dia kata esok di akhirat ada hisab tapi tak ada amal. Maksudnya kalau nak buat amal dunia, nak buat amal dunia. Bila dah mati, dah habis, dah hilang amal tu, segala dah tak ada dah. Melainkan tiga perkara. Hak Nabi sebut idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, segala amalan terputus. Melainkan tiga. Tiga benda ni walaupun mati, so amalan tu dia boleh dia berterusan, pahala dia masih berterusan. Masih berterusan. Pertama sekali apa? Sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya berterusan. Tuan-tuan, Nabi ajak kita untuk cerdik cari pahala. Saya tak pasti kapet masjid ni kutipan orang ramai ataupun mana punya duit, wallahu a'lam. Tapi setiap kali orang salat, orang sujud, orang rokok, orang dengar kuliah duduk di atasnya, dia bagi dulu RM100 beli kapet ni. Dia bagi pagi,
petang dia mati. 5 tahun dah dia mati, pahala masih berterusan. Setiap kali orang rokok, orang sujud, orang dengar kuliah, sedekah jariah. Cuba cari sedikit setidak-tidaknya dalam harta kita tu ada sedekah jariah. Yang ni jadi modal. Sebab amalan-amalan lain habis, putus. Sedekah jariah dia masih berjalan. Orang tua-tua dulu cerdik. Dulu ada madrasah Haji Husin, surau Haji Dolah. Benda tu setiap kalau digunakan sampai hari kiamat pahala. Kubur tanah wakaf. Cerdik tu. Sampai bila pahala? Selagi mana digunakan. Pahala. Sedekah jariah. Tanah wakaf. Sebab tu tuan-tuan, tanah kubur ni, pertama sekali ada larangan lah. Nabi tak bagi buat binaan tu. Di negeri Perlis ni mungkin kurang binaan, tapi tempat lain nampak binaan meriah. Bahkan binaan di kuburan ni menjadi suatu petunjuk sayangnya anak pada mak bapak dia. Hang sampai tak buat apa ke kubur pak hang ni, hang tengok orang sebelah anak dia menoreh je. Kubur ayah dia punya cantik. Hang kerja tinggi takkan tak boleh buat. Itu dia jadi ukuran. Kubur cantik mak bapak ni jadi ukuran anak tu sayang pada mak bapak. Tak, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Bahkan kubur orang Islam ni sampai satu ketika dia akan dah habis lah, dia akan gali, ganti orang lain, mayat baru pula. Ada orang dia sanggup berparang. Seingat saya jadi kat Penang tu, bila pengurusi masjid umum kata kita nak lama-lama ni kita nak lupus ganti mayat baru, oi mengamuk. Kubur Tok Wan aku jangan kacau. Bila dia cakap macam tu, dia buat macam tanah sendiri. Hak tu tanah wakaf. Hak tu tanah wakaf. Bila dia buat macam bangunan yang hak Nabi larang satu hal dah. Bila dia buat macam hak kekal tu macam dah dia kira macam tanah dia sendiri. Tak, kalau tak mau bagi orang kacau kubur Tok Wan hang, tanam belakang rumah. Hak tanah hang sendiri. Tuan-tuan, dia jadi haru biru sekarang ni. Kerana salah faham terhadap konsep yang kubur tu. Baik. Apapun hak kita bincang tadi ni, masa dunia nak amal. Bila dah mati dah tak ada. Jadi nak jadi antara backup yang bagus hak Nabi sebut hak 3 tadi ni. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Hak ni nak kena ambil berat sikit. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Anil Barra qal kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta balla thara thumma qal ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Daripada Al-Barra dia kata, kami satu ketika bersama dengan Rasulullah di kubur kerana ada satu jenazah. Lalu dia kata Nabi duduk Nabi di tepi kubur tu. Kemudian Nabi menangis. Ada jenazah dah tanam, Nabi di tepi kubur tu Nabi menangis.
sehingga tanah menjadi basah. Sungguh-sungguh Nabi menangis. Nabi menangis tu bukan hak sedih hak orang mati tu. Nabi kata, wahai saudara-saudaraku, bersiap-siaplah untuk yang seperti ini. Hadis Ibn Majah. Hadis ni dihasankan oleh Albani. Tuan-tuan, ada hadis yang lain juga menyebut tentang Nabi menangis tentang apabila mengingati kematian. Nabi bila melihat kematian ni, Nabi menangis. Kita melihat kematian, takut-takut kematian itu sudah tidak memberi kesan dalam jiwa kita. Takut. Tuan-tuan, tanya pada diri kita sendiri. Setiap kali kita tengok kematian, tengok jenazah mengiringi pergi ke kubur, apa yang kita rasa? Itu jadi petunjuk. Kalau Nabi, orang yang dikasihi oleh Allah, confirm syurga, tapi mengingati kematian memberi kesan dalam jiwa Nabi sampai Nabi menangis, tanah menjadi basah. Setidak-tidaknya kalau kita tidak menangis pun, apakah kematian itu memberi kesan dalam jiwa kita ataupun ia berlalu seperti itu saja? Tuan-tuan, orang umum ada kematian, kita pun main salat jenazah. Apa kita rasa waktu kita salat jenazah tu? Kita pun pergi ke kubur. Apa kita rasa bila kita pergi ke kubur tu? Takut-takut, tak ada rasa apa-apa. Hak tu takut. Tapi kalau ada rasa, hari ni aku salat jenazah untuk orang, satu hari nanti jenazah aku akan diusung di depan ni untuk orang pula salat. Kita pergi kubur, tengok orang turunkan jenazah. Bila kita tengok tu, satu hari nanti aku juga yang akan dibalut kain kafan ni, aku pula akan diturunkan di dalam kubur ni. Sepatutnya kematian memberi kesan dalam jiwa kita. Apabila kita mengingati mati, kita tahu mati itu satu yang akan kita lalui, confirm, pasti. Persiapkan diri, kena buat persiapan. Orang yang dia ingat mati, dia persiapkan diri untuk menghadapi kematian ni, angan-angan dia tak panjang sangat. Sebab Nabi kata tadi ni, bila kita ingat kematian, dia akan memutuskan angan-angan yang panjang tu. Seorang alim Al-Lubaidi dia kata, aku melihat Abu Ishaq di waktu hidupnya selalu mengeluarkan secarik kertas, sekeping kertas, dan selalu membaca. Dia kata Abu Ishaq ni, aku tengok selalu dia duduk sesaja, dia buka kertas tu dia baca. Esok pula tengok dia ambil kertas tu dia baca. Tapi dia tak tahu Abu Ishaq ni tulis apa. Sampailah satu ketika apabila Abu Ishaq ni meninggal dunia, lalu dia tengok kertas yang ditulis oleh Abu Ishaq ni, tulisannya tertulis, perbaguskanlah, perbaikilah amalanmu, sesungguhnya ajalmu telah dekat. Perbaikilah amalanmu. Rupa-rupanya kertas dia tulis, Abu Ishaq tulis tu, perbaikilah amalanmu, sesungguhnya ajalmu telah dekat. Perbaikilah amalanmu. Oh, rupa-rupanya Abu Ishaq ni duduk buka baca perbaikilah amalanmu kerana ajalmu makin dekat. Dia pun letak, ingat nu mati dekat. Tengah duk seronok. Kalau kita tulis macam tu, buka, hak seronok tadi tu dia kurang banyak. Dia kurang banyak. Dia akan jadi pemutus kepada kenikmatan kalau seronok melampau sangatlah. Ulama ni macam-macam cara. Ada yang gali macam liang lahat di belakang rumah supaya jadi ingatan kepada dia. Jadi apakah yang kita telah buat untuk mengingatkan kita kepada kematian? Bagi laluan azan kot. Bagi laluan azan.
Antara sifat jin yang baik iman. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Salat. Sebelum saya teruskan kuliah, saya tunjuk video dah kot. Mudah-mudahan dengan video ni kita boleh ingat balik kematian kita. Macam mana yang kita akan hadapi kematian.
Baik tuan-tuan, saya letak video ni, tuan-tuan boleh tengok ada pelbagai jenis kematian. Bahkan sekarang ni hatta pemain bola sepak dunia, bertaraf dunia, mati dalam padang. Bila cek-cek sakit jantung. Secara logiknya kira depa ni kira tak kena sakit jantung. Ni jenis lari kira setiap hari berkilometer ni, patutnya tak sakit jantung. Tapi Allah takdirkan itu saat kematian dia. Tuan-tuan, tidakkah bila kita tengok video tadi ni kita akan macam mana aku mati nanti? Sebab tu kita selalu duk minta doa, Allahumma khtim li bi husnil khatimah wala takhtim alayya bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku mati yang baik, jangan matikan aku mati yang buruk. Apa maksud mati yang baik ni? Tuan-tuan, kita ni ada dosa? Ada. Mesti ada. Hatta saya hadap cakap depan ni, confirm ada. Mati yang baik ni kita minta supaya Allah matikan kita waktu kita buat kebaikan. Jangan waktu buat dosa tu Allah matikan. Kita nak yang tu. Maksudnya kita minta, ya Allah matikanlah aku dengan mati yang baik. Maksudnya waktu kita buat baik tu Allah matikan masa tu. Tuan-tuan tengok tadi dalam video tadi, ada orang hak mati dalam masjid. Ada orang yang mati tengah bagi kuliah. Saya tak bolehlah video-video mati atas pentas, tengah menari, tengah berjoget. Yang tu ada video tapi tak sesuai buat kat masjid ni. Orang duk menari joget tu dia jahat sepanjang masa. Tak. Kat dia pun ada kebaikan. Tapi saat dia mati tu dia sedang buat keburukan. Kerana kita sedang, kita ada dosa, kita minta pada Allah mati husnil khatimah. Masa aku duk buat baik ni, ambil nyawa aku masa tu. Kalau boleh hak jenis mati-mati hak baik dalam masjid, tengah bagi kuliah, tengah salat, tengah sujud mati ni, kalau boleh ya Allah aku nak mati macam tu juga. Ada seorang tokoh besar Khurasan, nama dia Syaqiq Al-Balkhi. Khurasan ni dulu Sunni. Khurasan ni di Iran. Dulu Sunni. Pernah Bani Saljuk menguasai Khurasan. Bani Saljuk ni orang Turki Saljuk. Setelah puak-puak Safawi, Syiah, dinasti Safawi, mereka ambil, mereka jajah Iran dan mereka paksa orang-orang di Iran ni untuk menjadi penganut Syiah. Siapa tak jadi Syiah, bunuh. Bahkan ramai yang lari pada daulah Safawiyah ni. Jadi Khurasan dulu Sunni, Iran tu dulu Sunni. Lepas Sayyidina Umar menjatuhkan kerajaan Parsi, Iran tu negara Sunni, dia bukan Syiah tak. Syiah tu mari kemudian. Baik. Jadi Syaqiq Al-Balkhi ni dia kata, bersiaplah jika kematian mendatangimu, engkau berteriak menjerit sekuat tenagamu memohon kehidupan, namun permohonanmu tidak akan dikabulkan. Dia kata sekarang ni buat persiapan. Esok kalau dah mati, kalau nak mati, mintalah macam mana pun Allah takkan kembalikan. Allah ta hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun
Demikianlah keadaan orang kafir itu. Orang kafir, saya sebut dalam kuliah yang lepas. Dalam Al-Quran, perkataan kafir tidak semestinya hanya ditujukan kepada orang bukan Islam. Kerana perkataan kafir, kafara, kufur tu juga boleh membawa maksud ingkar walaupun dia Muslim. Contoh Allah Ta'ala, in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, nescaya aku akan tambah. Wala in kafartum. Jika sekiranya kamu kufur, kafartum, kamu kufur. Kufur tu kufur pada apa? Kufur pada nikmat. Jadi perkataan kafir, sebab tu di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, apabila kita bertemu dengan perkataan kafir ni, kita akan duk nampak Donald Trump, nampak Benjamin Netanyahu Israel, kita duk nampak tu. Kita lupa ancaman itu juga diberikan kepada orang Islam yang ingkar. Jadi dalam ayat ni, demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu, orang yang kufur, hingga apabila datang kematian pada salah seorang dari mereka, lalu dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kembalilah aku ke dunia agar aku dapat membuat amal saleh yang aku telah tinggalkan dulu. Bila Allah ambil nyawa ni, dia akan minta, ya Allah, kembalikan aku dunia, aku nak buat dulu amal saleh, hak mana tak buat lagi tu aku nak buat. Yang tu yang saya nak Ali kata tu, kan, dunia ni tempat amal, hisab akhirat. Apabila Allah dah ambil nyawa, itu dah tak ada dah, bukan tempat amal lah. So maksud dunia tempat amal ni bukanlah bermakna kita 24 jam duduk masjid, tak. So jadikan setiap tindakan kita ni dia boleh masuk dalam amal saleh. Kita keluar masjid lagi, kita balik rumah, so setiap ketika itu boleh masuk dalam amal saleh. Kita dengan keluarga kita boleh dapat pahala kerana itu juga termasuk dalam amal saleh. Berapa ramai orang yang duduk dengan keluarga dia tapi tak jadi amal saleh. Jangan kata kat luar, hatta di masjid ada orang yang mari masjid tapi tidak menjadi amal saleh buat dia. Baik. Kemudian dia kata, dengan nasihat ini aku ingin membangunkan hati yang sedang tidur. Dia kata nasihat dia bagi ni, dia nak bangunkan hati yang sedang tidur. Dia kata dengan nasihat ini dia nak hentikan jiwa daripada bergelumang dengan kesesatan dan syahwat. Dia kata dengan nasihat ini aku ingin orang saleh menambahkan kesalehan. Dia kata nasihat ni bukan untuk orang hak tak baik je. Nasihat ni juga berguna kepada orang saleh. Orang saleh itu dapat menambah kesalehan dia. Maksudnya kita kira orang masjid ni kira bagus dah lah. Ulama ni dia bagi nasihat untuk menambah amal saleh di kalangan orang saleh itu sendiri. Dan dia kata dengan nasihat ini agar orang lalai segera bangun sebelum menyesal kerana kedatangan kematiannya. Dia kata kalian telah melihat kehidupan ini berlalu dengan cepat, namun kebanyakan orang tidak menyedarinya. Tuan-tuan, betul dia cakap ni? Betul? Kita duduk sahaja, kita teringat, saatnya dah ada anak. Kemudian kita duduk lama, ada cucu dah aku. Kita jumpa hak kawan-kawan lama reunion dulu ni, hak sekolah rendah, sekolah menengah. Kita duk teringat lagi hak kita buat dulu ni. Cucu dah 3 orang. Rasa sad sungguh dunia. Dia kata namun kebanyakan orang tak sedar. So dalam hak masa hak kita rasa sad tu, apa amalan yang telah kita buat? Takut-takut masa hak kita rasa sad tu, masa tu kita habiskan dengan sia-sia. Tapi ingat, kita masih ada peluang lagi.
selagi mana nyawa ada di kandung badan. Masih ada peluang lagi. Selagi mana nyawa tidak sampai di ghargharah, di halqum ni, masih ada peluang, masih ada ruang untuk bertaubat, istighfar, minta ampun pada Allah dan membuat amal saleh yang lain. Masih ada ruang dan peluang. So rebut. Rebut. Sikit lagi. Kemudian dia kata, hendaklah setiap orang waspada dengan angan-angan dan panjang umur sehingga menangguhkan amal saleh. Nabi kata, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'u thnani hubbul mal wa tulul umur. Nabi kata, anak Adam ni semakin tua, tapi dua perkara, hadis Bukhari, dua perkara Nabi kata semakin besar bersamanya. Makin meningkat umur, dua benda ni makin membesar. Cinta harta, panjang umur. Tuan-tuan, yang ni kita tak boleh nak nafikan. Benda ni kira hak Nabi sebut ni ada pada kita. Cuma macam mana kita mengendalikan perasaan dan jiwa kita. Adakah dunia di sisi kita ni terlalu besar, ataupun akhirat yang menjadi tujuan kita, kita rasa akhirat besar. Nanti insya-Allah kalau ada diizinkan oleh Allah, kita boleh sambung lagi topik ni. Cuma saya duk tengok sejarah-sejarah para pahlawan Islam, para mujahid, para ulama, orang saleh zaman dulu, hatta zaman sekarang. Kalau kita baca sejarah-sejarah pejuang-pejuang Islam ni, rasa macam depa ni tak sayang ke nyawa? Tak sayang ke? Tapi bila kita nilai balik, rupa-rupanya hak depa boleh menggadaikan nyawa mereka kepada Allah kerana mereka letakkan dunia itu kecil dalam jiwa mereka. Dia tak letak dunia tu besar. Dunia dia jalan, tapi dunia tu tak besar dalam hati dia. Tuan-tuan, kita umpamanya kita ada rumah besar, rumah 20 bilik, tanah 300 hektar. 300 hektar ni, kalau kita duduk atas tanah kita akan rasa besar. Bila kita naik kapal terbang, naik lagi tinggi, tanah hak besar ni, kita rasa kecil je. Hak tadi ni, hak kita duduk atas tanah tu tahu, besar. Bila kita naik, lah kecilnya. Hak tanah yang kecil tadi ni macam dah tak ada harga. So begitulah dunia. Kalau dunia duduk dalam hati dia, maka dia akan rasa dunia tu sangat besar, sehingga akhirnya ruang untuk akhirat menjadi kecil. Apabila dia menganggap bahawa dunia ini kecil, akhirat mula membesar. Jadi tuan-tuan, kita sendiri, sama ada saya yang bercakap ataupun kita yang lain-lain yang mendengar ni, di sisi kita dunia kebesar, akhirat kebesar. Sebab tu bagi orang yang akhirat dia besar, bila kita baca balik sejarah-sejarah pejuang Islam, sampai kira kalau tengah makan seorang sahabat dia makan kurma, dengar Nabi janji syurga, lempak kurma tu, nak pergi mengejar mati syahid. Syurga yang telah dijanjikan, dunia di sisi dia sangat kecil. Kita baca sejarah-sejarah ni, kita rasa pelik. Tapi apabila orang yang akhirat telah membesar dalam jiwanya, benda tu tak pelik. So perbanyakkan baca tentang kisah-kisah orang yang hebat ni. Mudah-mudahan kita boleh tumpang kehebatan tu, tak dapat banyak, ambil sikit. Setidak-tidaknya kematian itu kena selalu kita fikirkan, supaya angan-angan kita tu dapat diputuskan. Bukan tak boleh angan-angan panjang tu. Kadang rasa macam Allah nak hidup selama-lamanya.
So bila ada rasa angan-angan panjang sangat, ingat kematian. Aku hidupkan lama dunia ni. Nak buat zalim kat orang, ingat mati. Kan? Hidup aku tak lama. Takut-takut aku buat zalim, aku buat ni, aku buat tu, takut-takut Allah ambil nyawa pada ketika tu. So tuan-tuan, insya-Allah kalau ada masa nanti, kalau diizinkan oleh Allah, insya-Allah kita akan cuba sambung tajuk ni. Cuma kalau kita pergi kat masjid lain pun, saya rasa sampai setakat ni pun dah memadai dah. Kan? Jadikan kematian itu sebagai satu yang perlu kita fikirkan. Perlu kita fikirkan. Maksudnya kena ada agenda tu, kena ada dalam kepala otak kita. Kalau boleh buat macam Abu Ishaq tadi tu, jauh lebih baik. Tengok setiap orang ada kertas dalam poket kan. Tengok buka, asri ingat mati. Kan? Ingat mati. Kan? Hidup kita tak lama, ambil buah balik. Macam-macam cara kalau tuan-tuan tengok ulama'. Tapi yang penting mereka semua mengingati kematian untuk menjadikan kehidupan ini kehidupan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf banyak pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.